Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan masuk ayat-ayat yang berhubungan dengan para rasul yang ada di dalam surah Maryam. Sudah pun kita baca beberapa ayat hubungan dengan para rasul, bermula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Taala firman di dalam ayat 41 dan seterusnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, dan akan masuknya Nabi Idris. Sebelum daripada kita nak masuk di dalam Nabi Idris selepas pada ni, sedikit sebagai kita undur perkara yang sudah pun kita belajar ataupun kita dengar sebelum pada ni, iaitunya hubungnya dengan Nabi Ibrahim yang Allah puji dia sebagai orang yang bersifat benar. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim adalah orang yang benar, orang yang betul di dalam percakapan dan perbuatan dia. Allah Ta'ala puji juga, iaitunya dia sebagai seorang rasul. Siddiqan artinya nabi, artinya benar, dan nabiyya sebagai seorang nabi. Jadi Allah puji Nabi Ibrahim di sini dengan sebab dia adalah semua perbuatan dia, percakapan dia adalah benar, walaupun ada sedikit sebanyak hubungan dengan dia kecek sebagai sini-sini, tak sewa jadi terus-terang seperti dia orang mari kepik tanya dia dengan isteri dia yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim tak rayak katanya Sarah tu isteri dia, tapi dia rayak katanya adik perempuan dia. Tu dia maknanya dia kinayah kecek. Tu pun dia berasa katanya dia sangat salah dia kecek macam tu. Walaupun perkataan itu tidak dianggap sebagai bohong, tapi dia berasa katanya tak kena dia kecek macam tu. Begitulah. Dan ada beberapa peristiwa yang Nabi Ibrahim sebut perkataan sebagai kinayah. Tapi Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi yang benar di dalam cara hidup dia. Selagi iaitu Nabi Ibrahim, ia sentiasa berdoa kepada bapa dia. Tak ada sebut ibu dia di dalam Quran ni, tapi sebut bapa dia sebagai seorang yang buat berhala dan jual berhala. Tapi tu pun dia janji dengan ayah dia. Dia nak istighfar ataupun nak minta ampun semua kepada bapa dia. Minta supaya hidayah masuk di dalam hati bapa dia. Nabi Ibrahim sebut, "Sa'astaghfiru laka rabbi." Aku akan minta ampun kepadamu, hai bapa, dengan Tuhanku. Maknanya minta dengan Allah. Walakin sa'as'alullaha fika an yahdiyaka wa yaghfira dhanbaka. Dan dalam masa yang sama juga aku akan minta dengan Allah supaya Allah hidayah dan minta ampunkan dosamu, hai ayahku. Berkata As-Suddi, Allah Ta'ala firman di dalam satu perkataan, iaitunya innahu kana bi hafiyya. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalunya lemah lembut dengan aku. Artinya, arti di sini arti Allah sentiasa wimaah, lemah lembut
kepada aku yang sentiasa. Al-Hafi berkata As-Suddi di sini katanya alladhi yahtamu bi amri wa qad istaghfara Ibrahim alaihi salam li abihi muddatan tawilatan wa ba'da an hajara ila Syam wa bana al-Masjid al-Haram wa ba'da an wulida lahu Ismail wa Ishaq alaihi assalam. Nabi Ibrahim ni selalunya berdoa kepada bapa dia dan harap semoga Allah ampun dosa. Dia pun memang minta ampun sungguh kepada bapa dia, jarak masa yang sangat jauh. Maknanya jarak masa yang sangat lama dia berdoa hari-hari selepas daripada bapa dia hamba dia. Wahjurni maliya. Hijrahlah daripada aku hai Ibrahim. Buat selama-lamanya ataupun masa panjang. Maliya. Nabi Ibrahim hijrah pergi ke negeri Syam. Lepas pada tu dia bina Al-Masjidil Haram di Makkah. Dia boleh anak Ismail dan Ishaq alaihi wassalam. Masih lagi dia berdoa kepada bapa dia. Sebab bapa dia belum mati lagi pada waktu tu. Nak ya katanya jarak masa yang begitu lama Nabi Ibrahim berdoa kepada bapa dia. Tapi setelah Allah Taala beritahu kepada Ibrahim kata setelah bapa dia mati dia dalam kafir, maka dia berhenti daripada berdoa kepada bapa dia. Begitu juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini doa masyhur yang selalu kita minta. Rabbana ighfirli, wahai Allah, ampunkanlah kepadaku, wa liwalidayya, dan kepada dua ibu bapa aku, walil mu'minin, dan kepada semua orang-orang yang beriman, termasuknya kita semua yang berada di atas muka dunia, sama ada hak mati dah ataupun yang masih hidup. Yauma yaqumul hisab. Bila tu hak nak capak lalu iaitunya ketika hari berlakunya hisab. Hisab amalan manusia hak dia duk buat gapo di atas muka dunia ni, maka di akhirat kelak akan dihitung amalan dia. Tapi Nabi Ibrahim dia berdoa minta supaya Allah ampun dosa dia, dosa dua ibu bapa dia, dan kepada orang-orang beriman pada hari berlakunya hisab di hari akhirat kelak. Ni kekal doa ni di dalam Quran, dan kita pun digalakkan supaya kita berdoa dengan doa ni. Sebut juga di sini dalam tafsir Ibn Kathir katanya wa qad istaghfara al-muslimuna liqarabatihim wa ahlihim minal musyrikin fi ibtida'il Islam. Pada awal-awal Islam dulu, ya selepas daripada setengah-setengah sahabat dia masuk Islam, tapi hubungi antara kerabat waris-waris ni masih ada lagi dengan waris yang duduk di dalam syirik, duduk dalam kafir. Orang yang masuk Islam selalu duk minta doa sama, ya Allah, ampunkanlah dosa waris-waris aku, hidayahkanlah kepada waris-waris aku. Ni nak ya katanya berlaku macam tu ni bukan saja berlaku pada zaman Nabi Ibrahim saja, bahkan ketika sahabat Nabi SAW awal-awal Islam pun minta juga supaya Allah hidayah kepada waris-waris dia supaya masuk Islam dan dibuka pintu hati. Selepas pada tu pula ni kita kupah hak kita dengar ayat sebelum pada ni 2 hari lepas, iaitunya setelah ayah Nabi Ibrahim ni hamba dia, halau dia, maka Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim iaitunya anak dan cucu. Seperti mana kita tahu dah kan, ini Nabi Ibrahim, anak dia hak sebelah alik Sarah ni namanya Ishaq. Anak dia hak sebelah alik Hajar namanya Ismail. Allah beri kepada Nabi Ibrahim ni anak dia nama Ishaq, dan selepas daripada Ishaq iaitunya Yaqub. Alhamdulillah, keturunan mulia dia panggil.
Sebab seguguh besar daripada Nabi Ibrahim ni, anak cucu dia semua boleh katakan Nabi belaka. Nabi Rasul, Nabi Rasul, Nabi Rasul. Banyak. Semua Rasul, semua Nabi ni bukan di anak Nabi Ibrahim saja. Semua Nabi dan Rasul di atas muka dunia ni, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, iaitunya sebanyak 124,000 hadis. 124,000 Nabi dan Rasul. Allah, banyak dah. Sebab itulah Allah rayak di dalam Quran, walikulli qaumin had. Tiap-tiap kaum adanya orang yang tunjuk jalan. Tunjuk jalan di sini, had artinya Nabi ataupun Rasul. Jadi tiap-tiap kaum pada zaman dahulu belum pada Nabi Muhammad SAW, adanya orang yang hidup ngajar, hidup royak kepada kumpulan tu, kumpulan ni. Wallahu alam. Nah, nabi-nabi yang begitu ramai, begitu banyak tu, Allah Taala royak, wa minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Setengah nabi dicerita nama dia, kisah dia di dalam Quran. Tapi ramai lagi yang tidak disebut, tidak dicerita kisah-kisah, bahkan nama pun Allah Taala tak ada royak di dalam Quran, katanya nama gapo ketik. Hak adanya 25 nama tu. Hak budak-budak sekolah tadika ada ngapa ada? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Gi panggil siapa ke? Suk di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebut di dalam Quran. Tu pun dalam Quran ada setengah-setengah kisah, setengah nabi. Tuhan tak ada sebut panjang ni cerita dia. Saya misal mudah-mudah dia hak tak ada sebut panjang. Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa. Sikit nak. Bahkan kadang-kadang ada nama ya. Tapi kisah dia wallahu alam kita tak tahu. Walaupun ada nama di dalam Quran, apatah lagi hak tidak tersebut di dalam Quran, nama-nama Rasul, maka kisah puak-puak dia tak ada. Kita akan boleh tahu sikit lagi, iaitunya di hari akhirat. Bila sampai di akhirat, kita akan boleh tengok, Masya Allah, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Hak Nabi Muhammad SAW rakyat katanya 124,000 orang Nabi dan Rasul tu, kita akan boleh tengok semua. Dan kita akan boleh jumpa juga dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana tu? Di Al-Kautsar. Yang Nabi rakyat katanya, di situlah tempat perjumpaan aku dengan umat aku. Di kolai Al-Kautsar. Siapa yang boleh minum air di kolai aku, maka orang tu Nabi katanya la yazma'u abadan. Dia tidak akan dahaga buat selama-lama. Alhamdulillah ni orang-orang yang dilatih menjadi rasul, menjadi nabi. Apatah lagi kalau kita kembali semula kepada ayat yang sudah pun kita baca ni, iaitunya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah beri kepada dia ni kelebihan yang sangat banyak. Kisah dia pun disebut di dalam Quran beberapa ayat, beberapa surah, termasuknya dalam surah Maryam yang sedang kita belajar ni. Iaitunya di sini ingin saya sebut hubungnya dengan anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitunya hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW ditanya. Maknanya ada orang tanya Nabi hubungnya dengan siapa yang sebaik-baik manusia, an khairin nas, tentang semulia-mulia sebaik-baik manusia. Nabi pun jawab katanya, Yusuf Nabiyullahi ibnu Ya'qub Nabiyillahi ibni Ishaq Nabiyillahi ibni Ibrahim Khalilillah. Nabi rakyat katanya Nabi Yusuf. Sebab apa tu? Sebabnya Nabi Yusuf ni adalah anak dia sendiri Nabi Allah, anak Nabi Yaqub Nabi Allah,
Nabi Yaqub ni anak Nabi Ishaq, Nabi Allah tak? Ishaq adalah anak Nabi Ibrahim Khalilullah. Alhamdulillah. Ada lagi satu lafaz lain katanya innal karima ibnal karimi ibnil karimi ibnil karimi Yusuf ibna Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Lafaz dia lebih kurang supaya saat ni juga. Nabi raya katanya yang mulia, rasul yang mulia iaitunya anak Nabi yang mulia, anak Nabi yang mulia, anak Nabi yang mulia iaitunya Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi-Nabi pada zaman dahulu, iaitunya Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun tidak tersebut di dalam surah Maryam ni hubungnya dengan Nabi Yusuf. Tapi Allah Ta'ala sebut dengan secara umumnya keluarga Nabi Ibrahim, anak dia Ishaq, cucunya Yaqub, dan selepas daripada Yaqub iaitunya Yusuf alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. So lagi apabila sebut Nabi setelah Allah Taala sebut Nabi Ibrahim, Allah sebut di dalam ayat 52 dah. Ayat 52 ni Allah sebut iaitunya wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sebutlah hai Muhammad di dalam Al-Quran ni tentang kisah hidup Nabi Musa alaihi salam, innahu kana mukhlasa. Nabi Musa adalah orang yang terpelihara, dipelihara dan dijaga. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul lagi nabi. Jadi sebut di sini 3 perkara. Mukhlasan, rasulan, patu nabiyya. Gapo makna mukhlasan? Dia biasanya kita sebut mukhlis. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas iaitunya orang yang buat satu-satu perkara keluar daripada hatinya, dan semua zahir dan batin adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat semua kerana Allah. Ni maknanya mukhlis. Tapi mukhlas dengan la baris le atas ni iaitunya yang terpelihara. Maknanya Allah Taala jaga orang ni daripada digoda oleh syaitan, digoda oleh tipuan-tipuan dunia. Tu makna mukhlasan. Lepas tu banyak di dalam Quran Allah Ta'ala sebut utama sekali di dalam surah As-Saffat, illa ibadallahil mukhlasin. Ni tengok, kecuali hamba Allah yang terpelihara. Yang terpelihara macam mana? Kalau terjemah dalam bahasa Sia, ยกเว้นบรรดาบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากพระองค์อย่างแท้จริง ได้รับการคุ้มครองmacam mana, iaitunya yang terpelihara daripada godaan nafsu dia, syahwat dia, syaitan dan sebagainya. Dan termasuk juga orang yang mukhlas, iaitunya orang yang mukhlis. Faham tak dah? Mukhlas artinya terpelihara,ได้รับการคุ้มครอง ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี tapi mukhlis artinya ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ zahir dan batin. Alhamdulillah, penuh golongan Nabi Isa alaihi salam pada zaman dahulu yang dinamakan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun tanya Nabi Isa alaihi salam, ya Ruhallah, akhbirna anil mukhlasi lillah. Qal alladhi ya'malu lillahi la yuhibbu an yuhmadahun nas, an yahmidahun nas. Iaitunya Nabi Isa ditanya, wahai ruh Allah. Ini orang-orang pada zaman Nabi Isa ni ia panggil Nabi Isa, ya ruh Allah, wahai ruh Allah. Nah, ceritakanlah kepada kami tentang orang yang dijaga
terpelihara, ataupun orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan dia, dalam cara hidup dia. Maka Nabi Isa jawab katanya, orang yang beramal benar-benar kerana Allah, lepas tu dia tak ada cita-cita, tak ada kena nak orang puji dia. Dia tu orang ikhlas tu. Orang dia apabila dia nak hanya pahala dari sisi Allah, tak ada nak orang puji dia, orang sanjung dia, orang duk yok-yong duk pong dia, tak ada. Ini kita pun kena jadi lagu tu. Semua tiap-tiap amalan kita, sama ada hak orang tengok, orang tak tengok, orang tahu, orang tak tahu, kita buat depan orang ataupun kita buat seorang, semuanya kena ikhlas. Payah dah, saya yakin katanya ikhlas ni memang satu perkara yang agak susah kalau sekiranya kita tak bela sungguh hati kita dan kita tak tahu katanya cara mana kita nak ikhlas. Dia bukan mudah-mudah. Yakinlah katanya ikhlas bukan benda mudah, tapi bukan terlalu payah sampai ke tak ada orang ikhlas. Tapi jarang sangat nak boleh orang nak jadi ikhlas sungguh kerana Allah dalam hidup dia, sampai ke dia tak sewi orang puji dia. Kalau orang puji sikit-sikit, astagfirullah, tak sewi jadi masuk di dalam hati perasaan dia, orang duk puji, duk ayat katanya go tu gani, masya-Allah. Hani kita kena jaga sungguhlah. Nah, kena jaga hati kita sungguh. Lepas tu kita kecek mudah-mudah dengan bahasa kampung, jangan makan pang. Nah, kita jangan makan pang. Orang nak puji, nak kata royak gapo ha kebaikan kita jangan sampai ke terlajak. Kalau bahasa Melayu, kampung-kampung dia panggil perasai. Ha, tu jangan duk perasai. Jangan makan pang, jangan perasai. Jangan duk berasa katanya, oh, orang duk royak ke kita, duk puji-puji, jodoh dah tu kita lagu tu sungguh tu. Jangan. Ya jenis-jenis pasal ini dia makan hati, makan perasaan, makan amalan kita. Dah kita nak nak orang-orang puji kita. Masya-Allah. Ni sebagai peringatan kepada kita sifat orang-orang munafik. Nah, wal iyazu billah. Sifat orang munafik, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ni tu ayat di dalam Quran, di dalam surah Al-Imran. Orang-orang munafik ya kena benar nak orang puji benda hak mereka itu tak buat. Sebab apa tu? Sebab masa dia duduk depan orang dia buat. Dia buat rajin gotu gani. Tapi orang tak ada duk tengok mana, tak ada duk tahu katanya dia duk sore buat gapo, malah pahit. Tak ada buat sekarang habuk. Lepas tu apabila dia buat gapo-gapo depan orang, dia nak orang puji lalu. Ni sebab itulah kita kena jaga molek daripada perasaan hak pasal nak orang puji, nak orang sanjung. Allah. Pas dunia zaman-zaman lah ni pula, ni sebagai nasihat kepada diri saya ni. Saya tak ada niat katanya royak kepada orang tu orang ni. Saya royak kepada diri saya, dunia zaman-zaman lah ni buat gapo-gapo sikit nak coh lalu. Nak coh lalu dah pukul gambar, ngabubuh ngakat royak pongan go tu pongan ke ni. Memang setengah-setengah orang royak katanya tak leh juga. Kita ada pongan. Nah, ada jasa kita buat gotu buat gani kena tunjuk juga kepada orang. Kalau tak tunjuk langsung orang nak tahu macam mana katanya kita kerja tak kerja. Alhamdulillah, tapi kena jaga molek. Kena jaga molek-molek sungguh. Jadi hati kita bulat-bulat lillahi taala. Jangan sampai kita penuh dengan sebab apa kita buat duk pergi pukul gambar, duk pergi gotu ni bubuh dalam Facebook, bubuh dalam YouTube, bubuh masya-Allah nak orang tahu katanya kita dak buat gapo. Tapi kalau sekiranya kita ikhlas sungguh kerana Allah. Ni sebagai nak royak lagu mana saya tak pandai kan nak kecek. Nak royak katanya walaupun kita buat ada laktan, ada bukti, ada gambar, ada suara, ada gotu, ada gani, tapi hati kita kena niat jadi bulat-bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhir sekali Allah ni
hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam. Yang kita masih lagi duk sebagai kupah ayat sebelum pada ni, Nabi Harun ni, kemarin saya silap sikit sebut katanya Nabi Harun ni adik Nabi Musa. Hak sebenarnya Nabi Harun adalah abang Nabi Musa. Dia lebih tua pada Nabi Musa lagi. Nah, tapi power yang ada pada Nabi Musa ni adalah lebih kuat daripada Nabi Harun. Lepas tu Allah Ta'ala kira katanya syafaat kepada Harun ni dengan sebab adanya Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang zaman dahulu berkata setengah ba'dus salaf, orang pada zaman dahulu dia katanya ma syuffi'a ahadun fi ahadin syafa'atan fid dunya a'zamu min syafa'ati Musa fi Harun an yakuna nabiyya. Tidak ada dah syafaat seseorang yang beri kepada seseorang di atas muka dunia ni lebih daripada syafaat Nabi Musa alaihi salam yang beri kepada abang dia, iaitu Nabi Harun sebagai seorang nabi. Jadi Allah Taala bila dia sebut Nabi Musa pun selalunya royak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah Nabi Harun akhi. Nah, wahai Nabi Harun sebagai saudaraku. Nah, lepas tu latihkanlah dia sebagai seorang rasul, seorang nabi. Alhamdulillah, maka Allah Taala pun terima. Sebab Nabi Harun adalah sebagai pembantu Nabi Musa dalam nak berdakwah ataupun nak bersuara dengan Firaun laknatullahi alaih dan puak-puak Bani Israel pada zaman dahulu, masya-Allah, yang kerah dalam pendirian puak-puak dia. Nah, tak mudah-mudah dia kecek dengan Nabi Musa pun, masya-Allah, kerah ni puak-puak Bani Israel. Dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Musa. Nah, dia panggil sebut nama-nama selalu. Ni perehan cerita-cerita yang Allah Taala rayak di dalam Quran ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita apabila boleh dengar macam ni, kita akan dapat hidayah daripada isi kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, insya-Allah. Lepas tu esok ni hari Jumaat, boleh jadi kita akan masuk di dalam sebagai nasihat dengan secara umum. Lepas tu kita akan masuk di dalam kupas ayat yang sudah pun kita baca beberapa ayat sebelum daripada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.